Dan terus untuk segmen seterusnya, cerita dari hati tentang mereka yang telah berjaya menggagahi tumor sempena Hari Kanser Sedunia, dan untuk merungkai kaitan kanser dan juga tumor, juga menyelami pengalaman Profesor Dr. Zafarina yang pulih dari penyakit ketumbuhan tumor otak bersama kami secara maya pagi ini, Ismail. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Prof, mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang situasi tumor yang dihadapi dan juga yang dilalui dalam proses pemulihan dan juga proses rawatan tersebut. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi Cik Ismail, Zaliha. Assalamualaikum. Dan para penonton semua. Saya mendapat tahulah yang saya ada tumor pada tahun 2015. Tapi saya decide untuk remove, maknanya melalui proses to remove the tumor lah, operation semua pada tahun 2017. Dan selepas tu saya ambil masa lebih kurang 3 bulan untuk boleh berjalan semula dan sebagainya melalui proses fisioterapi. Macam-macam lah perkara yang perlu dia, sebab apabila tumor tu apabila kita dah buat operation semua kan, saya masalah dia sebab tumor saya sebelah kiri. Jadi saya mengalami masalah di tangan dan juga kaki sebelah tangan, dan dia macam disconnected. So semua memory tu dah macam tak ada. Jadi saya kena belajar semula, menulis, berjalan, makan, semualah. So kena belajar buat signature balik dan sebagainya. Prof. Doktor, kalau boleh kami tanyakan juga, ketika membuat khidmat nasihat dengan doktor, nasihat yang diberikan oleh doktor dan doktor pakar juga, sering juga ahli keluarga akan tanyakan success rate ataupun kadar keberjayaan suatu rawatan itu. Apakah yang dikongsikan dengan ahli keluarga ketika itu? Okey, saya alhamdulillah doktor saya sangat positif. So masa mula-mula saya pergi jumpa dia dekat hospital di Damansara, dia memang cakap kita monitor dulu. Kalau selagi dia tak kacau kita jangan kacau dia. So biar kita tengok how fast the growth dan sebagainya. Dan apabila tiba masa dia, saya kena juga melalui operation. Bila saya dah start ada simptom macam seizure kan, dia dah jadi macam dah a bit agresif lah. Jadi masa tu peluang yang diberikan lebih kurang dalam, tak silap saya 70 atau 60 lah success, on the success part. Banyak kepada, sebab dia kita nampak daripada luaran dia tidak kelihatan seperti kanser, jadi kita takkan tahu selagi kita tak buka. And then nampak tidak agresif, cuma masalah dia melekat dekat saluran darah utama dalam otak saya. Jadi risk of bleeding tu sangat tinggi lah. Memang masa operation pun memang bleeding teruk lah. Ya, doktor, perubahan rutin harian doktor sendiri sebermula didiagnos dengan tumor tersebut pada peringkat awal, kemudian dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan dan meneruskan dengan rawatan susulan dan sebagainya. Bagaimana adjustment perubahan rutin harian, khususnya apabila untuk pergi bekerja dan juga untuk menguruskan keluarga? Tak ada. Sebelum operation memang saya tak ada apa-apa perubahan, kecuali saya banyak amalkan memakan makanan sihat lah. Saya ubah rutin pemakanan, kurangkan daging merah, kurangkan gula. So exercise memang saya routinely exercise pun. Kemudian saya ada juga pergi ke Darul Shifa, cuba alternative medicine dan sebagainya. Kemudian tapi yang lain-lain tu saya tidak fikirkan sangat. Saya hidup seperti biasa. Saya lupakan yang saya ada tumor. Saya tak nak, sebab antara perkara yang doktor pesan, jangan stres. Sebab kalau stres akan menyebabkan kata apa, kita punya body akan keluarkan semua perkara yang tak baik kan. Jadi all the bad hormone semua akan keluar. So saya cuba untuk calm down, just relax. So just monitor kalau ada sakit yang terlebih dan sebagainya, cepat-cepat pergi check. Sehinggalah saya dapat seizure. Prof. Doktor, doktor sebutkan tadi 2015 mula dikesan tumor tersebut. Tapi apa antara simptom awal yang dirasai membawa kepada jumpa doktor dan menemui tumor tersebut?
Sekejap, sorry, kena repeat. Saya tak dengar Doktor, mungkin simptom-simptom awal yang dihadapi oleh doktor sendiri sewaktu mula kesakitan itu menyerang ataupun sebelum didiagnos. Saya memang mengalami sakit kepala yang kerap. Setiap malam, boleh kata setiap malam saya akan mengalami. Dia bukan dia sakit yang you tak boleh nak point sakit tu dekat mana. You rasa macam panas satu kepala dan sebagainya tu. Bila dah saya mengalami sakit kepala yang sangat kerap, lebih kurang dalam 2 minggu, saya dengan suami saya ajak pergi hospital lah. Kita buat MRI, so terus nampak. Doktor, pasca pembedahan dalam tempoh pulih untuk kembali melakukan terapi yang lain pula, apakah ia memakan kos yang tinggi untuk seorang pesakit ini sebab habis operate, post operation itu juga merupakan satu kos yang juga akan melibatkan ramai pihak. Okey, saya cuma tinggal di hospital dalam 1 bulan lebih sikit je daripada operation sampai ke selepas operation, sebab saya nak stay untuk betul-betul boleh, orang kata, boleh uruskan diri sendiri, sebab saya pergi fisioterapi dekat sana pagi dan juga petang. Sebab kalau di rumah takut kita kurang disiplin, sebab saya memang nak habiskan semua modul fisioterapi sebelum saya balik supaya saya boleh buat di rumah. Jadi saya belajar apa yang saya perlu buat, dan kemudian kalaulah kata di hospital dia punya session ada kos lah, saya ingat berapa, tapi mungkin dalam hospital swasta mungkin dalam 100 lebih untuk session. Tapi apabila kita dah belajar semua benda tu, disiplin kena tinggi, balik rumah kena buat apa yang kita buat di hospital. So actually kita boleh buat sendiri sebenarnya, tak susah pun. So dia dah ajar macam mana cara nak kuatkan tangan, nak kuatkan kaki, macam mana nak balancekan diri dan sebagainya. So yang paling penting semangat kena buat. Jadi masa tu kebetulan lepas saya habis operation, saya balik rumah. Masa tu saya suka main tenis. Jadi masa tu tengah Australian Open, sambil tengok tenis tu saya baling bola ke dinding. Masa mula saya baling bola 100 kali, lepas tu saya bagi tahu kat ayah, hari ni saya boleh tangkap 3 biji je bola yang boleh saya tangkap, sebab saya tak boleh nak coordination, tak ada kan. Lepas tu bapak saya selalu bagi semangat lah masa tu, tak apa, esok kita buat lagi, kejap lagi kita buat lagi. So sambil tengok TV saya buat, and then saya buat strengthen saya punya tangan, exercise, guna macam getah tu je. Kemudian saya strengthenkan kaki. So it's just not sitting down and watch TV. Kita tak boleh macam tu. Kita kena buat apa yang kita dah belajar dekat hospital. Doktor, kesan kepada emosi, psikologi doktor sendiri, kalau tadi dikatakan doktor kata tidak terlalu memfikirkan sesuatu yang negatif ataupun tidak terlalu stres, tetapi mungkin tekanan itu kerana rawatan yang perlu dilalui dan mungkin kekangan masa serta mungkin kesakitan yang ditampung pada waktu ketika itu, apa mungkin berlakunya sedikit ataupun kesan gangguan mental dan juga psikologi kepada doktor dan keluarga? Okey, lepas operation saya ada lebih kurang dalam 70 stapler tak silap dekat kepala saya sebelum dibuka. Memang sakit, tapi saya tak pernah komplain kepada siapa-siapa yang saya sakit. Dan even doktor masa tu dia offer untuk ambil morfin ke apa, saya cakap saya tak nak. Saya nak train myself untuk orang kata apa, tahan, sebab benda tu bukanlah kata sakit yang macam kita tak boleh nak urus diri, kita boleh tahan. Lepas tu saya cuba amalkan untuk tidak komplain bila sakit, sebab tapi masa tu saya tak boleh membaca Al-Quran pun tak boleh. Jadi kawan saya ajar downloadkan dekat phone saya all the software kan, jadi saya buka dengar ayat Al-Quran, and then saya cubalah tengok berita just to distract myself kan, supaya saya tak fikirkan sangat. Dan Alhamdulillah sepanjang saya ada di hospital tu, anak saya ada bersama saya all the time. Dia yang mandikan saya, siapkan pagi nak pergi fizio, dia mandikan, dia letak bedak, okey mama dah siap boleh pergi sekolah. And then ada orang datang bawa saya pergi fizio. Balik fizio pun saya dah letih, saya tidur. Kemudian tengah hari akan ada je kawan-kawan saya datang, saudara je atau family lah datang hantar makanan dan sebagainya. So I'm always occupied. So petang saya turun fizio lagi, jadi malam saya dah letih, saya tidur, jadi tak sempat lah
nak fikirkan, cuma adalah rasa sedih sebab saya fikir macam mana saya nak uruskan rumah lepas ni, anak-anak dan sebagainya. Sebab saya memang tak boleh pegang sudu, tak boleh pegang pisau, tak boleh apa pun tak boleh. Dia just macam, it's just like macam saya punya limb belah kanan tu macam dah terdisconnect dengan otak kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Adalah doktor pun ada bantu masa awal-awal, masa saya tak boleh tidur, adalah ambil medication, tapi tidak bergantung sangat kepada medication lah. Doktor, bagaimana pula dengan penyesuaian ataupun perubahan yang dibuat terhadap situasi kehidupan dalam rumah? Apakah ada sebarang perubahan ketara dari segi memudahkan mobiliti pergerakan doktor ke bilik air dan sebagainya? Apakah ini juga merupakan satu faktor yang memudahkan doktor untuk kembali sembuh? Okey, masa saya dekat hospital, daripada ICU, doktor cakap, okay, you'll be in ICU lebih kurang 3 hingga 5 hari lah. And then lepas tu baru kita pindah ke ward. So bila di ICU, saya rasa macam mana cara saya nak pindah ke ward lebih cepat. Doktor kata, kalau you boleh duduk, you boleh makan, kita boleh pergi ward. So the next day tu, just about not less than 48 hours daripada lepas operation, saya bangun duduk, saya cakap kat nurse, saya nak ambil uduk, saya nak solat, saya nak gosok gigi, saya nak makan. Lepas tu bila doktor datang, saya dah boleh bercerita dan sebagainya. Dia cakap, you memang betul-betul dah sedar. So saya dah boleh pindah ward less than 48 hours masa tu. Kemudian di ward, dia cakap, 2 minggu semua you kena buat dulu atas katil, tak boleh pergi toilet. Saya macam, kalau saya boleh pergi, macam mana doktor? Anything you want to do, just make sure you tak jatuh. So saya lepas ke hari keempat, saya dah boleh pakai tongkat yang 4 kaki tu perlahan-lahan bersama dengan anak saya pergi toilet. Sebab saya cakap kat anak saya, mama nak mandi. So I don't want anything. So bila saya balik rumah pun tak perlu ada apa-apa perubahan dalam rumah, cuma saya pakai tongkat untuk berjalan, untuk pastikan saya tidak jatuh. Sebab kalau jatuh, complication dia sangat tinggilah, kepala penting semula dan sebagainya kan. So basically tak ada apa, cuma saya tidak dibenarkan main air panas sebab takut saya siram mata diri sendiri, sebab saya tak boleh control kan. Jadi husband saya masukkan all this water dispenser semua supaya saya tak payah main air panas lah. Masak ambil masa sebab saya tak boleh control, saya akan potong jari dan sebagainya. So masak tak lah. So maknanya husband saya lah yang tolong beli makanan dan sebagainya. So there are sikit lah, saya rasa very minor changes lah kepada saya punya living style. Dia cuma kena belajar balik membawa kereta sebab saya dah tak kenal kiri dan kanan. So benda tu slow-slow lah saya buat. Surviving the tumor ataupun berjaya mengharungi cabaran penyakit itu, bagaimana mungkin pesanan doktor kepada mereka yang sedang berdepan dengan perkara yang serupa, ketabahan, persisten dan juga mungkin sokongan daripada keluarga yang mungkin akan sedikit membantu dalam mengharungi cabaran dan juga kekangan yang sedang dihadapi, doktor? Okey, yang pertama, sokongan daripada ahli keluarga, rakan-rakan dan semua yang dekat dengan kita, yang dekat, yang kita sayang, orang yang sayang kita, sangat penting. Yang tu yang sebenarnya memberi saya semangat. The first thing saya ingat, saya kena kuat sebab saya ada 4 orang anak yang kena jaga. Anak saya pun masa tu yang kecil baru darjah 5. Saya ingat hari the moment yang saya nak ditolak masuk ke dalam operation theater, dia memang dah tak nak datang dah. Sayang saya semua. Orang yang lain semua okey, abang, kakak semua okey. Dia tak nak. Dia pergi lari belakang pintu, dia nangis. That was the orang kata the moment yang saya, bila saya pejam mata, benda tu yang bermain di fikiran, muka anak saya menangis. Dan bila saya celik aja mata, perkara pertama yang saya tanya, mana Amar, anak bungsu saya lah. Sebab dia tak boleh masuk ICU kan, dia kecil lagi. So itu yang kekuatan yang ada dalam diri saya. Saya nak sihat balik because saya ada kerja yang saya perlu langsaikan dekat office. Saya ada ibu dan ayah yang perlu saya jaga. Dan benda-benda itulah sebenarnya sokongan. Dan rakan-rakan saya semua, alhamdulillah, tak pernah putus. Setiap hari akan datang, hantar makanan, hantar, sebut je, memang akan sampai. Mak saudara saya, sepupu saya yang ada di KL semua, sebab saya di KL kan, husband saya terpaksa balik sebab ada anak yang sekolah, so dia akan datang weekend. So over the weekdays tu ramai yang jaga lebih kepada yang di KL lah. Kemudian yang kedua, kena yakin dengan dan redha dengan orang kata dugaan yang Allah bagi. So kenapa Allah turunkan orang kata dugaan ni? Kerana dia yakin kita boleh menghadapi dugaan tersebut. Dan kerana itu saya orang kata bersangka baik dan sentiasa mempunyai orang kata mesti ada sesuatu yang
Allah nak beri kepada saya dan saya sangat redha dan saya yakin saya boleh bangun semula. Yang ketiga, pastikan yakin dan juga selesa dengan doktor yang akan merawat kita, kerana yang tu juga akan memberi, orang kata apa, bila kita nak pejam mata kan dalam OT tu, kita tahu ada seseorang nak buka kita punya tengkorak dan sebagainya. So kalau kita tak ada keyakinan, susahlah. Saya sangat yakin, Alhamdulillah, dengan neurosurgeon saya, Datuk Zurin. So Alhamdulillah, saya sangat orang kata berterima kasih lah dengan beliau, dengan orang kata the positivity yang ada pada dia, saya dapat rasa dan saya boleh absorb benda tu. Masya Allah. Prof. Doktor, sekarang ini masih lagi meneruskan kerjaya yang sedang ataupun yang telah dimiliki sebelum ini, Doktor? Alhamdulillah, saya operation bulan 2017, saya balik bekerja mid of 2018 dan saya dapat saya punya profesor 2018 dan sekarang saya kerja macam biasa. Saya ada grup bola jaring yang always support saya kalau main bola jaring. Dia kata okey, jangan dekat sangat sebab kita takut terketuk kepala, but I still want to play. And saya main juga tenis. Tenis is much better lah sebab tak ada body contact kan. Dan saya punya tenis mate ni sangatlah orang kata apa, menyokong, walaupun masa mula-mula saya pukul bola pun entah ke mana, tapi dia orang macam tak apa, kita buat balik. So they still want to play with me kan. So kita tak rasa diri kita kerdil atau kita tak rasa kita cacat, kita tak rasa kita kurang sebab kita ada banyak sokongan daripada orang sekitar. Jadi saya pergi kerja macam biasa, saya bersukan macam biasa, saya berlari macam biasa, saya buat kerja rumah macam biasa, cuma kena hati-hatilah sebab kadang-kadang saya macam terlupa tangan saya ada pisau. So benda-benda macam tu lah, saya kena lebih berhati-hati, a bit slow daripada sebelum ni, tapi saya still move juga. Okey, insya-Allah. Kita doakan semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah dilindungi dan juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk doktor dan juga keluarga. Terima kasih doktor. Kita doakan yang terbaik untuk doktor, insya-Allah akan ada sesuatu yang lebih baik yang akan dijanjikan untuk doktor dan keluarga, insya-Allah. Terima kasih doktor. Terima kasih bersama dengan kami. Itu dia kisah seorang tumor survivor yang bersama dengan kita berkongsikan, dan juga mungkin ini menjadi suatu gerakan dan juga galakan kepada anda supaya tidak mudah berputus asa dalam apa jua cabaran yang dihadapi. Kita